Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 67. Muka surat 67, baris ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hakikat ruh tidak mengetahui akan dia akan hakikat ruh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Dan wajib beriman bahawa mati itu dengan rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mesti tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Dan hakikat ruh, salah satu daripada 10 perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada ruh. Kemudian hakikat ruh, sebenar-benarnya ruh ni, apa dia ruh? Tidak mengetahui akan dia akan ruh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Lagi akan bertanya akan engkau ya Muhammad dari berkenaan dengan ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab olehmu, ruh adalah pekerjaan Tuhanku. Yang mengetahui hakikat ruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ruh ni adalah satu zat. Satu zat yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat tiup kepada jasad. Bila tiup pada jasad, maka jasad tu akan hidup. Kemudian apabila ruh tu, iaitu satu zat, dicabutkan daripada jasad, maka jasad tu akan mati. Itu dia ruh. Kemudian apa hakikat ruh yang sebenar? Itu tidak mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang mengetahui berkaitan dengan hakikat ruh. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Malaikat Israel yang mengambil nyawa dipanggil malakul maut. Kita kadang-kadang sebut dengan malikil maut. Tak? Kaf, mim, lam, kaf. Kaf tu baca baris depan ada ketika, baca baris atas ada ketika,
baca baris bawah ada ketika. Kaf tu lah. Mim, lam, kaf. Kaf tu ada ketika baca baris hadapan, baris di atas, baris di bawah. Kemudian lam tu. Lam tu yang kita nak bicara. Sama ada malakul maut ataupun malikul maut. Tapi kita biasa sebut dengan bukan malikul maut, maliki. Kaf kita baca baris bawah. Kaf tu tak apalah. Cuma hak lam tu. Baca dengan baris atas ataupun baca dengan baris bawah. Malakul maut ataupun malikul maut. Ataupun orang kita sebut dengan malikil maut. Dia boleh baca kedua-dua tu. Baca malakul maut pun boleh, baca malikul maut pun boleh. Yang biasa kita sebut dengan malikil maut. Disebut dengan malikil maut. Tapi nak comelnya baca dengan malakul maut. Lam tu bagi atas. Itu lebih baik. Malakul maut sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tu lah. Mana dalam ayat Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kan itu baca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata olehmu ya Muhammad, yang akan mematikan kamu adalah malakul maut. Yang mematikan adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Lam bagi atas. Jadi nak comelnya baca dengan dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Kalau baca dengan maliku, boleh makna dia. Boleh juga, bukan kata salah. Dicomel. Tapi kita duduk dengar budak-budaknya, malikil maut, malikil maut. Bukan lam bagi bawah. Lam bagi bawah yang kita biasa duduk dengarnya. Malikil maut. Dia mim, lam, kaf. Dia baris yang berbeza, keluar makna yang berbeza. Baris yang berbeza, keluar makna yang berbeza. Yang kita baca dalam wirid solat tu. Yang kita baca dalam wirid solat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Mim bagi depan, lam bagi mati. Qul yatawaffak Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Lam bagi mati, mim bagi depan. Waktu kita baca gitu. Mulkun, malakun, malikun, milkun. Ada 4 bacaan. Ada ni? Ada 4 bacaan. Mim, lam, kaf. Dia ada 4 bacaan. 4 bacaan tu makna tak sama dah lah. Mulkun, malakun, malikun, milkun. Mana? Mulkun tu'til mulka man tasha. Mulk di situ kerajaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Memberi oleh Ta'ala akan kerajaan bagi siapa yang ia kehendak. Tu'til mulka man tasha, engkau mengurniakan kerajaan bagi siapa yang engkau kehendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan, engkau menjatuhkan akan kerajaan dari siapa yang engkau kehendak. Tu kerajaan. Naik kerajaan, jatuh kerajaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah dia tidak berlaziman.
Naik kerajaan Nabi SAW, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Nabi Sulaiman AS, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Namrud laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Fir'aun laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Kehendak Allah lah ke? Tapi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Jadi kerajaan besar Amerika, kehendak Engkau ya Allah. Jadi kerajaan kuasa besar Israel laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Kehendak Allah lah ke? Jatuh kerajaan pun kehendak Engkau. Tapi pegangan kita ahli sunnah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan sekular Mustafa Kamal Atatürk, kehendak Engkau ya Allah. Dah mana Tuhan redanya? Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Yang Tuhan redha mana? Radhiyallahu anhum. Telah redha Allah daripada mereka itu siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu yang Tuhan redha. Yang beriman, yang soleh, dikurniakan kerajaan. Allah kehendak serta Allah redha. Orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh naik menjadi kerajaan, kehendak Engkau ya Allah, tapi Allah tidak redha. Itu pegangan kita. Kehendak Allah, ingat baik, redha Allah tidak berlaziman. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Naik menjadi kerajaan, itu menjadi bukti Allah redha. Ada Allah redha, sesiapa yang beriman dan beramal soleh, Allah redha. Jadi kerajaan ke, di kerajaan ke, Allah Ta'ala redha. Janji beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh, Allah qadhakan menjadi kerajaan. Ujian besar daripada Allah. Orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, jadi kerajaan. Itu istidraj daripada Allah. Allah beri sampai masa di hari akhirah. Besarlah balasan seksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Naik jatuh kerajaan, kehendak Engkau ya Allah. Allah redha ke tidak? Allah redha kepada yang beriman dan beramal soleh. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah kurniakan kerajaan? Istidraj daripada Allah. Ambil munah atas dunia sementara. Di hari akhirah, panjanglah pembicaraan, lamalah seksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dapat kerajaan, jatuh kerajaan, kehendak Engkau ya Allah. Al-mulk, kerajaan. Malakul maut, malakun. Malakun tu mufrad, satu. Jamak dia apa? Malaikah. Itu banyak jamak. Malaikah tu banyak tu. Dia kalau satu malak. Malakun, satu malaikah. Malakani, dua malaikah. Malaikatun, itu tiga ke atas. Itu malak, malaikah. Jadi malakul mauti. Kul yatawaffakum malakul mauti. Apa makna malakul maut? Malaikah yang membicarakan kematian. Itu mulkun, kerajaan. Malakun, malaikah. Kita baca dengan malikil maut. Malikil maut. Malik. Apa dia malik? Malik yaumiddin. Apa dia malik? Raja. Malik ni ketua, raja. Jadi kalau sebut dengan malikil maut, ketua yang membicarakan kematian. Siapa? Israel. Jadi malakul maut pun Israel juga. Malikil maut pun Israel juga. Patut kata malakul maut pun boleh, malikil maut pun boleh. Dua-dua Israel belaka. Malakul maut, malaikat yang membicarakan kematian. Siapa? Israel. Malikil maut, ketua yang membicarakan kematian. Siapa ketua dia? Israel. Lepas tu kaki tangan dia ramah. Ketuanya Israel. Itu malikil maut. Malik.
Malik tu lah. Malik Fahad. Dulu kan. Malik Fahad. Dululah. Malik apa? Raja. Lepas tu kalau milkun. Milkun. Mulkun kerajaan. Malakun malaikah. Malikun raja. Malik raja. Milkun. Ming bagi bawah pula. Malakun malaikah. Malikun. Ming bagi atas lagi tu. Raja. Milkun. Lam bagi mati. Ming bagi bawah. Milkun. Apa dalam ayat milkun? Milkun. Milkun. Milkun tu milik lah, kepunyaan. Milkun, milik, kepunyaan. Tengok tu. Ejaan sama je. Mim, lam, kaf, 3 huruf. Keluar 4 baris, 4 makna. Mulkun, kerajaan. Malakun, malaikah. Malikun, raja. Milkun, milik lah, milik, kepunyaan. Mana? Lepas tu kita tak ada baris. Nak berbagi apa situ mim lam kaf? Ni apa? Tu, gomo ada. Tu apa ni? Apa sebutan tu lah, drama-drama lama tu. Apa tu? Bantai ke apa? Bubuh je lah. Tengoklah tepat tu nak baca baris macam mana. Tengok makna lah pulaknya. Cuma sini kita ambil 2 je lah. Malakul maut dengan malikul maut. Lam bagi atas 1, lam bagi bawah 1. Tapi nak comelnya baca dengan lam bagi atas lah. Malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Kalau malikul maut, raja, ketua yang membicarakan kematian, malakul maut ke, malikul maut ke, Israel. Israel lah. Mana boleh baca dua-dua, tapi yang comelnya baca dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ikut ayat Quran lah. Malakul maut. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Malaikat Israel yang membicarakan kematian. Yang mengambil nyawa. Ini bicara majazi belaka ni. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Yang mematikan anak Adam adalah malakul maut, malaikat Israel. Kita malaikat Israel ni kita ingat sangatlah. 10 malaikat ni, hak paling popular malakul maut ni malaikat Israel dah. Hak tu lah, hak nasyid ni, selimut putih pun tu. Kan? Bukan bila Israel tu lah, bukan nasyid selimut putih. Bila Israel, Israel tu kenal sangat. Sebab apa? Mari dia tak ada lah. Arwah lalu dah mari dia. Tak kira umur. Sampai masa mari malaikat Israel, tua muda sama. Arwah lah dia ni. Hak kita biasa dia ingatnya Israel. Lepas tu muka nakir tau. Muka nakir. Tu orang tu duk sebut tu dalam alam barzah tu ada muka nakir. Lepas tu Roki Ati. Hak duduk sebut semua. Dia ketua malaikat ada 4. Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian Israel. Ni 4 ni kepala malaikat. Jibril ataupun Jibril ataupun Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada 4 malaikat ketua dia panggil. Ketua malaikat. Dia penyuruh asal dia, ketua dia. Israfil ni
yang meniup sangkakala. Tugas dia. Itu ketua malaikat ada 4. Jadi malaikat Israel yang mengambil nyawa ni, ini bicara pada zahir. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat Israel lah cara zahir. Tapi hakikinya, di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa. Allah yang mematikan sampai masa matinya nyawa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan, bukan malaikat Israel. Dah satu ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat Israel yang mematikan. Ayat yang lain pula, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ayat lain pula, Allah yang mematikan. Jadi macam mana ayat Quran ni jadi seperti tak sama ni? Seperti bertentangan. Seperti tanakuk dipanggil. Bertentangan ayat Quran mustahil sama sekali. Sebab Al-Quran kalamullah. Kalam Allah mustahil berlawanan. Adapun kalam percakapan manusia ni, sekali kata begitu, sekali kata begini. Yang mana tipu terang-terang, mungkin janji terang-terang, tapi boleh pusing-pusing, tipu jadi benar, mungkin janji jadi baik. Ni. Ni apa ni? Percakapan lidah manusia atas dunia sementara. Tapi nak ceritanya, kalam manusia sekali dengan sekali bertentangan tak pelik. Tapi Al-Quran kalamullah. Bertentangan Al-Quran mustahil sama sekali. Dan macam mana ayat malaikat yang mematikan, ayat Allah yang mematikan, malaikat yang mematikan, itu hukum zahir. Hukum zahir. Batin hakiki, Allah Ta'ala lah segala-galanya. Malaikat makhluk lemah, tidak ada perbuatan. Itu hakiki. Sama ya juga kalau bicara bab kematian. Kenapa mati? Kerana dibunuh, kerana ditikam, kerana dilanggar. Itu cerita asbab. Israel satu. Mati kenapa? Kerana dibunuh oleh orang, ditikam oleh orang, ditembak oleh orang, dilanggar oleh orang. Itu cerita asbab belaka. Yang mematikan Allah Ta'ala. Bukan kata kita menyandarkan kepada orang yang membunuh, menikam, menembak. Bukan kita menyandarkan pada Israel lah yang mengambil nyawa. Itu pun sama sahaja. Majazi letak pada zahir. Letak je, bukan hakiki ni. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Itu majazi, bukan hakiki. Jadi sebagaimana kita kata Israel yang mematikan, samalah. Kita kata mati kerana dibunuh, ditikam, ditembak, sama je. Dilanggar oleh orang, sama je. Tak ada salah. Dan bila sebut kata mati kan, orang akan tanya. Sebab yang kita tahu dianya segar. Tak ada penyakit mana. Penyakit tu ada belaka sikit sebanyak. Tapi tak timbullah dia orang-orang yang sakit berat-berat. Sakit tu ada belaka sikit sebanyak orang ni. Tapi secara umumnya dia orang sihat. Tiba-tiba dapat berita dia mati. Maka akan timbul pertanyaan, mati kerana apa? Itu pertanyaan biasalah. Pertanyaan normal. Mati kerana apa? Kalau orang tu yang memang uzur dah, duk terlantar dah, keluar masuk hospital dah, dapat berita dia mati, kita tak tanya dah. Sebab kita maklum dah, dia dalam keadaan tak sihat, uzur, sakit, berulang alik ke hospital, kita tak akan tanya dah mati kerana apa. Tapi kalau yang kita tahu dia orang sihat, dapat berita mati, pertanyaan biasanya, mati kerana apa? Itu tanya asbab. Orang salah pengajian, bila ada orang tanya mati kerana apa, dia marah. Mati kenapa? Kenapa apa? Allah mematikan mati ya. Macam tahu Tuhanmu ni. Dia marah.
Allah yang matikan. Tak ada kerana-kerana. Tak ada Tuhan pasal gitu. Mereka tanya kerana. Syirik gitu tu. Allah. Ni mengaji karut. Ni mengaji karut. Dia ambil dia guru karut. Salah sangat-sangat. Bukan salah sikit ni, salah sangat-sangat. Jahil sangat kalau gitu. Lepas itu kerana malah pada zahirnya kenapa? Hak ni mati kerana malaikat Israel yang mengambil nyawa. Pada zahir dia gitulah. Jadi mati kerana apa? Atas dia timbul kerana dibunuh, ditikam, ditembak. Mati kenapa? Kerana serangan jantung. Mati kerana serangan jantung. Mati kenapa? Tak tahu kerana lah. Tersedar rebah mati. Kemungkinan kerana jantung. Gitu je lah. Sebut kerana tak ada apa-apa pun. Itu hanya pada zahir. Tanya kerana pun tak boleh. Sebut kebetulan pun tak boleh. Ni sungguh ni. Jumpa. Kebetulan. Jumpa sining. Cadang nak pergi rumah. Nak beri surat jemputan kahwin. Dah jumpa dah sini. Kebetulan. Jumpa sining. Kawan dia marah. Kamu ni kebetulan. Allah telah menentukan kamu akan berada di sini. Dan dia pun berada di sini. Maka jumpalah. Bukan kebetulan. Allah yang menentukan. Tak ada Tuhan kamu ni kebetulan. Ini cerita benda sebenar ni. Pengajian yang karut. Memanglah tetap ada Allah yang menentukan. Dia tadi kata kebetulan. Kebetulan kerana kita tidak pakat nak jumpa di tempat tu. Betul kebetulan. Ketentuan Allah tu pegang kita tetap dah. Yang kebetulan tu pun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap kebetulan pun tak boleh. Ni karut belaka lah ni. Jadi sandar kepada malakul maut yang mengambil nyawa itu hanya pada zahir. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ayat yang kita tak pandai nak baca. Ayat yang kita baca sama, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit, menghidup ia Allah dan memati ia Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala atas tiap satu amat kuasa. Tengok. Yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah. Bukan Israel. Bukan Israel yang mengambil nyawa. Bukan malakul maut yang mematikan. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakiki. Ada ni. Jadi malakul maut ialah yang mengenai itu hanya pada zahir lah. Dan wajib beriman bahawa semati itu dengan rentahan Allah pada azal. Mati dengan rentahan Allah pada azal, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada azal. Mati ni rentahan Allah. Apa ni rentahan Allah? Ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati biasa, ketentuan dan perbuatan Allah. Mati kerana dibunuh tadi, pun ketentuan dan perbuatan Allah. Ini kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mati biasa, rentahan Allah. Mati kerana dibunuh, rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kerana kemalangan, contohnya rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Muda-muda lagi mati kerana dibunuh. Muda-muda lagi mati kerana berlakunya kemalangan. Mati biasa ni mati biasa tu lah, orang tua-tua meninggal. Itu mati biasa. Rentahan Allah. Mati dibunuh, mati kemalangan, rentahan Allah. Dan memanglah mati macam mana pun ketentuan dan perbuatan itu pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah.
Ini wajib kita beriman. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun akidah Mu'tazilah, akidah Mu'tazilahnya mati biasa. Akidah Mu'tazilah mati biasa, itu adalah rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ajal dipanggil. Sampai ajal. Di ajal ni sampai ke ajal ni kematian dia. Sampai ajal. Sampai tarikh kematian dia. Umur ni daripada lahir sampai ke mati. Saat mati tu dipanggil ajal. Sampai ajal. Apa ajal? Penghujung umur. Umur ni daripada lahir sampai ke mati. Ajal ni di penghujung tu. Bila mati biasa, Mu'tazilah berpegang macam kita sampai ajal. Habis umur sampai ajal. Umur daripada lahir sampai ke mati. Habis umur sampai ajal dipanggil. Adapun mati dibunuh, Mu'tazilah berpegang. Mati kebalangan, Mu'tazilah berpegang. Ajal belum sampai, tapi dipotong di tengah jalan. Gitu Mu'tazilah. Sekarang kita ahli sunnah. Mati rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati biasa rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal. Mati dibunuh, mati kemalangan, rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal juga. Mu'tazilah berbeza. Mati biasa ada rentahan Allah sampai ajal. Mati muda-muda dibunuh oleh orang. Mati muda-muda kerana kemalangan. Maka mati itu belum sampai ajal, tetapi seseorang yang memutus dia punya umur dia. Ajal belum sampai, tapi orang yang memutuskan umur dia. Sebab orang bunuh dia, orang langgar dia. Contohnya. Kenapa begitu? Sebab Mu'tazilah perkara jahat bukan rentahan Allah Ta'ala. Mu'tazilah bunuh orang ni perkara yang jahat, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemalangan ni perkara buruk, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui. Jadi orang yang mati dibunuh muda-muda ni belum sampai ajal, tapi seseorang yang memutuskan umur dia masih lagi panjang. Kan pelik tu kan? Itu Mu'tazilah. Sebab perbuatan jahat bunuh orang ni bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui dia orang akan membunuh, tapi membunuh bukan kehendak Allah. Maknanya ajalnya belum sampai, tapi ajalnya, umurnya yang belum sampai ajal terus dipotong oleh orang di tengah dengan dibunuh ataupun berlakunya kemalangan. Itu Mu'tazilah. Kita lihat sunnah dak lah. Mati biasa, mati macam mana sekalipun, sampai ajal, rentahan, kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah mati biasa sampai ajal. Mati umpama dibunuh dalam kemalangan, manusia yang memutuskan dia punya umur. Bukan Allah yang memutuskan, mana ajalnya belum sampai. Sebab berlakunya perkara buruk bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah perkara yang jahat, yang buruk bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui jua. Dan mesti tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Kita wajib imani tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kenapa kita wajib imani? Sebab Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Jadi wajib kita imani tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Yang bernyawa tu manusia ke, jin ke, malaikat ke, kesemuanya akan mati.
Wajib kita imani sebab Al-Quran yang beritahu. Ni hukum syarak lah ni. Sebab apa? Quran beritahu. Kalau balik pada hukum akal, itu cerita lain waktu. Hukum akal ni terus hidup ataupun dimatikan, akal boleh terima belaka. Allah Maha Kuasa kan. Seseorang yang bernyawa terus hidup, tak mati-mati, akal boleh terima. Yang bernyawa sampai masa mati, akal boleh terima. Itu hukum akal. Harus pada akal mati, dikekalkan hidup selama-lamanya, dan harus pada akal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Quran beritahu, tiap-tiap hidup pasti akan merasai mati. Hidup mana ni? Hidup atas dunia. Hidup di hari akhirah masih lagi merasai mati. Dari segi hukum akalnya harus mati. Dari segi hukum syarak Quran beritahu, syurga, neraka serta dengan penghuni-penghundinya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan mati dah. Sekarang ni kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati tu atas dunia. Quran beritahu seumpama tu. Maka wajib kita imani sebagai Quran beritahu tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kalau ada yang tidak mati, jadi bohong ayat Al-Quran. Mustahil sama sekali. Akal boleh terima. Hak hidup Allah nak kekal kata dunia tu boleh terima. Tu lepas dibangkitkan kembali di hari akhirah, Allah kekalkan atas dunia pun akal boleh terima. Tetapi apabila dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan lagi merasai kematian. Wajib kita berpegang yang dihidupkan kembali, yang dibangkitkan pada hari akhirah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil apa? Hukum syarak. Hukum yang berpandukan kepada khabar, cerita daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cerita daripada ayat Al-Quranul Karim wajib kita imani. Yang hidup atas dunia akan mati, kita pun beriman. Di akidah kita mesti tiap yang bernyawa akan mati. Bila dibangkitkan pada hari akhirah, tak mati-mati dah, dikekalkan oleh Allah. Kita wajib imani sebab ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dia ada satu hukum syarak, dia ada satu hukum akal. Jadi satu lagi hukum adah. Jadi hukum syarak pegangan, belandas pada Quran dan hadis. Hukum akal ni tilik pada logik, pada akal kita. Hukum adah ni yang berlaku berulang-ulang. Hak adah asbabnya macam mana? Adah dia kalaulah kena serangan jantung, wajib matilah. Tu adah. Bila kena serangan jantung, wajib mati. Wajib pada adah. Yang mematikan, pegang kitanya adalah rentahan, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mengaji tauhid ini ada 3. Hukum syarak, pegangan. Hukum akal. Satu lagi, hukum adah. Letak molek dah 3 hukum ni. Hak pembicara kita tauhid sifat 20. Kemudian dimasuk tajuk lain pula tu. Ruh kemudian daripada mati. Ini bicara hak berkaitan dengan barzah. Bermula bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang terakhir. Habis bicara neraka, habis bicara syurga, habis kitab. Lengkaplah dalam kitab Fatih Faridah pembicaraan ke-6 rukun iman. Tapi bicara selepas daripada mati ni, barzah ni, rukun iman yang kelima, rukun iman yang ke-6-nya masuk pada rukun iman yang pertama. Rukun pertama
Kita beriman Allah wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu itulah pembicaraan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita i'tiqad bahawa seruh kemudian daripada mati badan itu dinikmat akan dia akan roh, atau diazab akan dia akan roh, hingga kembali kepada badan. Hingga kembali pada badan. Kalau tengok ayat ni, ayat kitab ni lah, yang dapat nikmat, yang dapat azab adalah roh. Kemudian barulah dikembalikan roh kepada badan. Jadi di pada masyarakat nikmat azab kena kepada roh serta dengan jasad. Tapi pandangan yang muktamad, roh dapat nikmat ataupun diazabkan, roh bersama dengan jasad. Selepas dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan roh kepada jasad. Jadi yang disoal roh dan jasad, kemudian dapat nikmat roh dan jasad, kemudian dapat azab pun sama roh dan jasad. Itu pandangan yang muktamad. Wallahu a'lam. Ini ada satu soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi mereka yang menghadiri solat Jumaat, tidak boleh qada solat fardu apabila Tok Khatib telah atas mimbar untuk baca khutbah Jumaat. Adakah perkara ini terpakai juga di Masjidil Haram? Dia yang mana khatib naik atas mimbar untuk berkhutbah, maka diharamkan sembahyang sebarang sembahyang, ijma' ulama. Ijma' ulama. Walaupun sembahyang qada sekalipun diharamkan sembahyang. Kemudian macam mana di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram atas pandangan yang muktamad tetap diharamkan juga. Termasuk sembahyang qada khatib atas mimbar. Di Masjidil Haram atas pandangan muktamad diharamkan juga. Adapun di tempat kita haram ijma' ulama. Kita biasa belajar waktu tahrim, waktu haramnya ada 4 waktu. Ada 5 waktu tahrim. Yang kita masyhurnya waktu tahrim 5 waktu tu, yang kita masyhurnya 2 lah. Selepas main fardu subuh sampai ke naik matahari segala, selepas dia semai asar sehingga tenggelam matahari. Itu masyhur kepada kita. Ada 5 tempat waktu tahrim. Dia ada 6 tempat. Mana yang ke-6? Ketika khatib naik atas mimbar. Itu waktu yang diharamkan sembahyang. Tetapi waktu tahrim lepas semai subuh, waktu tahrim lepas sembahyang asar, tidak ijma' ulama. Ada kata haram, ada kata makruh. Tidak dihukumkan haram. Kemudian pula lepas semai subuh, lepas semai asar ni, haram-haram sembahyang ni tak banyak sembahyang yang haramnya. Sembahyang qada tak haram lepas subuh, lepas asar. Sembahyang sunat haram, bukan semua sembahyang sunat haram. Sembahyang sunat yang sebab duduk kemudian. Sembahyang sunat hajah haram lepas subuh, lepas asar. Sembahyang sunat istikharah haram lepas subuh, lepas asar. Sembahyang sunat ihram pun sama haram juga. Sebab duduk belakang. Adapun sebab duduk dulu, masuk masjid sunat sembahyang. Ambil wudu sunat sembahyang, sebab duduk dulu. Sebab apa? Masuk masjid dulu sembahyang kemudian, ke sembahyang dulu baru masuk masjid? Sebabnya apa? Ambil wudu kemudian sembahyang, ke sembahyang dulu ambil wudu? Jadi sebab duduk depan gitu, lepas subuh, lepas asar sekalipun,
tidak diharamkan semayang tahiyatul masjid, semayang sunat wudu tak haram lepas subuh lepas asar. Sebab yang serentak dengan semayang lepas subuh, masa lagi ada gerhana bulan, semayanglah. Walaupun kita siap dah semayang subuh, lepas semayang asar sudah dah sedar gerhana matahari, semayang sunat gerhana matahari. Ada ni. Jadi lepas subuh lepas asar ni, satu, bukan ijma' ulama haram. Ada kata haram, ada kata makruh. Hak 5 waktu tu. Yang waktu yang ke-6 ni, khatib naik atas mimbar, haram ijma' ulama sembahyang sebarang sembahyang melainkan tahiyatul masjid saja dibenarkan. Tahiyatul masjid saja dibenarkan. Termasuk yang diharamkan sembahyang qada, haram, tak boleh. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, boleh main qada. Khatib ada atas mimbar, tak boleh main qada. Khatib baca khutbah, kita qada banyak, kita duduk belakang. Sembahyang qada haram, setidak sah sembahyang qada tu. Macam mana dia masih dah haram? Masih lagi haram atas pandangan yang muktamad. Walaupun itu ada khilaf. Ada ni. Yang boleh sembahyang satu saja, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita sembahyang atas nama qabliyah Jumaat. Kita sembahyang atas nama qabliyah Jumaat. Kita tak niat tahiyatul masjid. Tapi yang kita boleh sembahyang khatib atas mimbar kerana tahiyatul masjid. Mana kalau kita duduk dah khatib atas mimbar, kita pun nak bangun sembahyang qabliyah Jumaat, haram, setidak sah. Sebab tidak ada tahiyatul masjid, pak duduk dah. Pandai ni. Dahulu di Terengganu kita ada masjid. Dia bang Jumaat sekali je. Bid'ah bang 2 kali ni. Hak Sayyidina Osman buat bid'ah, hak Sayyidina Ali buat bid'ah. Hebat dia. Sebab bang Jumaat kali kedua itu pada masa Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, diteruskan pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diteruskan sampai sekarang. Tapi ada orang yang hebat laginya, dia tak bang 2 kali Jumaat. Sebab apa? Tak ikut Sayyidina Osman radhiyallahu anhu bid'ah. Itu hebat tu. Jadi dia bang Jumaat sekali saja. Di tempat yang seumpama tu, ahli jemaah dia boleh sembahyang tak qabliyah Jumaat? Tak boleh kan? Tak boleh. Ada ni. Dia hak bang sekali, nak bang sekali. Hak bang 2 kali macam semua-semua tu lah. Tu bila masuk dalam bilik dia pun bang siap. Sudah. Masing-masing sembahyang qabliyah Jumaat. Sudah, tok khatib naik mimbar beri salam. Lepas tu tak boleh sunat dah lah. Lepas tu bila pun bang yang kedua. Tapi orang ramai-ramai ni sembahyang qabliyah Jumaat siap lah kedah. Okey. Hak mai kemudian tu dia boleh sembahyang qabliyah Jumaat kerana tahiyatul masjid. Sebab dia belum duduk. Kerana tahiyatul masjid je. Sebab tu kalau Jumaat tu buat bukan di masjid, contoh masjid repair, terpaksa kena guna bangunan siwik untuk sementara, ada. Masjid di repair, atap ditukar apa semua, jadi beberapa minggu masjid tidak boleh digunakan. Sembahyang fardu tu di surau-surau lah, di tempat tu banyak surau. Tapi sembahyang Jumaat ni dia bersihkan bangunan siwik, dia pun buat Jumaat. Okey, tak ada masalah. Tapi khatib nak mimbar sahaja, hak baru sapa tu jangan nak sembahyang qabliyah Jumaat tu, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak ada tahiyatul masjid, sebab dia bangunan siwik. Mana kalau buat Jumaat sementara dia bangunan siwik, kena sentiasa peringatan. Sebab orang ni kan dia semua-semua sapa lambat, dia sembahyang qabliyah Jumaat tu masjid. Boleh sembahyang atas nama tahiyatul masjid sebab sembahyang di masjid. Sekarang ni sembahyang di bangunan siwik, bukan masjid. Jadi ada tak tahiyatul masjid? Tak ada. Khatib naik mimbar saja kena peringat tu, jangan duk sembahyang qabliyah Jumaat. Haram, setidak sah tu ijma' ulama. Bolehlah, tak ada masalah nak sembahyang di bangunan siwik. Balang raya ke boleh belaka. Tapi kena peringat Khatib naik mimbar saja jangan sembahyang. Sebab tak ada tahiyatul masjid. Orang bang sekali ni masuk waktu Jumaat, khatib pun naik mimbar beri salam. Dia duduk atas mimbar. Tak bila pun bang Jumaat sekali. Lepas selesai bang Jumaat,
Tok Khatib pun bangun baca khutbah. Yang di hadapan tu sembahyang qiblah Jumaat tak lagi. Seorang tak sembahyang lagi. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab dia tak ada tahiyatul masjid dah. Sebab dia duduk lama dah. Dan hak ni pula sembahyang tahiyatul masjid sebelum dia duduk lagi dah sembahyang tahiyatul masjid. Mana apa tu? Hak duduk ramai-ramai ada masjid tu. Seorang pun tidak sembahyang qiblah Jumaat. Sebab apa? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Bukan kata khatib atas mimbar beri salam, Bilal bang sekali. Lepas tu tok selesai Bilal bang, bangun sembahyang qiblah Jumaat. Tak boleh. Sebab khatib atas mimbar dah. Tak boleh, tak boleh. Lepas tu tak ada seorang bangun sembahyang qiblah Jumaat. Tak boleh. Sebab dia sudah tidak ada tahiyatul masjid. Sebab dia duduk belakang dah. Pandai ni. Kalau tempat yang bang Jumaat sekali. Sekarang ni wallahu alam lah mana masjid laginya. Yang saya maklumnya satu dua masjid yang dahulunya bang sekali, sekarang bang 2 kali dah. Sekarang bang 2 kali dah. Kalau saya tahulah. Tapi ada lagi beberapa masjid yang bang sekali, wallahu alam lah. Di tanah kita tak adalah seseorang yang bawa pahaman yang seumpama tu. Bang Jumaat sekali saja. Ada ni. Jadi boleh semayang ketika atas mimbar hanya tahiyatul masjid saja. Walaupun tersemayang atas nama qabliyah Jumaat sekalipun. Jadi haram semayang khatib atas mimbar ini termasuklah ketika di Masjidil Haram. Di tanah haram Mekah, dia tak ada waktu tahrim lepas subuh lepas asar. Tak ada. Di tanah haram Mekah, bukan Masjidil Haram, tanah haram Mekah. Tak ada waktu tahrim. Lepas subuh, lepas asar, boleh sembahyang sunat, tak ada apa-apa. Mekah boleh. Tapi biasa orang tak sembahyang. Orang akan tawaf, orang tak sembahyang. Sebab tanah haram Mekah sekalipun, mazhab Maliki Hanafi tetap ada waktu tahrim. Dia kuat waktu tahrim ni, lepas subuh, lepas asar, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Tanah haram Mekah sekalipun, lepas subuh, lepas sembahyang asar, ada waktu tahrim. Macam mana orang Mekah? Lepas sembahyang subuh selesai tu dia sembahyang sunat ke? Orang Mekah sembahyang sunat? Lepas sembahyang subuh, siap belakang dah, dia sembahyang sunat tak? Tak ada waktu tahrim Mekah. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Tapi ada buat tak? Orang tak buat sebab Maliki Hambali haram, tak boleh. Lepas subuh, lepas asar ni, tanah haram Mekah pun mazhab Hanafi Hambali kekal waktu tahrim. Maksud tu kau tawah je lah, kau tak semayang. Walaupun mazhab Syafi'i boleh sekalipun, bi wallahu alam lah macam mana. Kalau semayang lepas subuh tu ada orang tegah ke tak. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tidak ada waktu tahrim ketika berada di tanah haram Mekah. Mana kita biasa maklum waktu tahrim ada 5 lah. Dia ada waktu tahrim yang ke-6. Hak ni lagi besar selepas khatib naik atas mimbar. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 20. Muka surat 20. Kita berhenti di tengah tu. Baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini bacaan selepas daripada sembahyang. Bacaan-bacaan yang disunatkan selepas daripada sembahyang. Yang mana bacaan-bacaan yang disunatkan daripada sembahyang ni kesemuanya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan istighfar 3 kali. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hak bacaan wirid kita hak sentiasa kita baca tu. Di antara laginya baca Allahumma ajirna minan nar. Ada riwayat Allahumma ajirni minan nar. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca ayat kursi. Jadi dalam kitab kita ni lepas baca Allahumma antas salam tu yang tak ada di sininya Allahumma ajirna minan nar, tak ada sini. Tapi dalam kitab Hidayatus Salikin ni ada bacaan Fatihah. Ada bacaan Fatihah. Baca Fatihah, jangan tak baca Fatihah. Sebelum kita baca kursi tu, kita jangan tinggal baca Fatihah. Jangan tinggal baca Fatihah. Ada sekarang ni bawakan dia kata tak sunat baca Fatihah. Habis baca Allahumma antas salam terus kepada ayat kursi. Fatihah ditinggalkan, wa ilahukum pun ditinggalkan. Sebab ayat kursinya Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa ilahukum ilahun wahid, itu bukan ayat kursi. Jadi sekarang ni orang tinggal Fatihah 1, orang tinggal ha wa ilahukum 1. Terus baca Allahumma antas salam, diterus pergi kepada Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin ni ada bacaan Fatihah. Kemudian ada bacaan wa ilahukum ilahun wahid. Hak tak ada dalam kitab Hidayatus Salikin ni, lepas baca ayat kursi habis, terus pergi pada syahidallah. Terus pergi pada syahidallah. Tak ada amanah Rasul. Ni dalam kitab Hidayatus Salikin ni. Sama dengan kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli pun tak ada amanah Rasul. Sebab tu sekarang ada orang yang selesai baca ayat kursi, terus berpindah kepada syahidallah. Kita baca amanah Rasul. Tengok, dan kitab kita tak ada amanah Rasul. Dan kitab Munyatul Musalli pun tak ada amanah Rasul. Hak dan kitab Hidayatus Salikin ni Allah majirna tak ada. Dalam Munyatul Musalli ada Allah majirna. Hak dalam kitab Hidayatus Salikin ni ada Fatihah, tapi tak ada amanah Rasul. Dia amanah Rasul tu ada dalam kitab I'anatul Talibin. Ada dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi orang tua kita susun amalan tu dah ayah dah bertikar lah. Hak dibertikar tadilah Fatihah jangan baca. Selepas baca Allahumma antas salam wa minkas salam habis, baca apa? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Terus kepada ayat kursi. Fatihah ditinggalkan, wa ilahukum pun ditinggalkan. Dan kita ada ni. Ada Fatihah, ada wa ilahukum. Barulah pergi kepada Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, ayat kursi. Tapi dalam kitab kita tak ada amanah Rasul. Tak ada. Tak ada amanah Rasul. Amanah Rasul bukan dalam kitab I'anatul Talibin ada.
Jadi orang tua kita beramal tu comel-lote dah ulama-ulama kita susun. Tak payah nak pandai-pandai lah. Payah nak pandai-pandai. Hak timbulnya hak kita hak bicara melepas tu lah. Al-hayya al-qayyum al-hayya al-hayyu. Al-hayya al-hayyu. Hak orang tua kita dah bacanya ni astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari orang kemudian salah baca al-hayyu, kena baca al-hayyal qayyum. Ada orang lain pula kata baca al-hayyul qayyum betul, baca al-hayyal qayyum salah. Padahal betul kedua-dua. Al-hayya menjadi sifat na'at bagi astaghfirullah. Itu maf'ulun bih itu. Isim mufrad nasab dengan patahah tu. Allah al-hayya al-qayyuma. Itu sifat kepada Allah. Kalau baca Allahu, dia akan jadi ni. Baca al-hayyu, dia jadi badal kepada huwa. La ilaha illa huwa, badal dia al-hayyu al-qayyumu, badal kepada huwa. Situ pula. Sebab huwa tu domain munfasil. Dia tepat rofak. Tepat rofak. Jadi baca dengan al-hayyu al-qayyumu badal kepada huwa. Faham tak? Tapi boleh baca-baca lah, tak payah. Tapi orang tua kita tak ada baca al-hayyal qayyuma. Tak apalah kita baca al-hayyul qayyumu, kita baca al-hayyal qayyuma. Boleh belaka lah. Tapi biasa orang muda-muda baca al-hayyal qayyuma, okey je, boleh je, baca je lah. Tapi menyalahkan baca al-hayyul qayyumu pula. Yang kita nak baca al-hayyul qayyumu sama. Mari orang baru al-hayyal qayyuma, kita kata salah pula. Kalau saya mengaji sininya, kalau saya tanda bagi, sebab saya mengaji ni hak nipis tak ada bagi. Hak tebak al-hayyu lah, hak tebak. Hak tebak al-hayyu. Ada, hak tebak kan? Hak rumi. Al-hayyul qayyumu dah rumi. Hak rumi. Al-hayyul qayyum. Saya ni hak baca hak nipis memang tak ada bagi. Tapi yang saya tandanya atas ya tasydid, bagi atas satu, bagi depan satu. Kenapa tu? Hak tunggu sajanya dua-dua boleh baca. Al-hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Boleh belaka kedua-dua. Jangan nak balah lah. Dulu duk timbul balah bak doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Salah baca Allah akbar kabira. Allahu akbaru kabira. Baru betul. Duk baca Allahu akbar kabira tu salah. Sebab ra tu bagi depan jadi khabar. Kenapa baca bagi mati? Kita bukan wakaf, kita wasal. Salah. Berubah makna. Baca Allah akbar kabira. Nak baca Allah akbaru kabira pun jalan, boleh. Allah akbar kabira, hak yang diajak oleh tugu saya almarhum babun Ibn Kerandang, afdal baca dengan Allahu akbar kabira. Ra baca dengan jazam. Baca dengan bagi sukun ra tu walaupun kita wasal. At-takbir jazmun. Takbir kena jazam. Asal mak jazam tu kena putus. Allah Maha Besar. Tapi kalau balik pada ilmu nahu, di antara alamat jazam adalah sukun. Jadi Allahu akbar kabira. Akbaru tu jadi khabar, bagi depan. Kalau tengok pada baris memang bagi depan. Ada kitab ra tu buat bagi mati. Salah. Ra buat bagi mati salah. Ra kena bagi depan. Tapi yang kita bacanya Allahu akbar kabira. Mari orang kemudian dia pun masing-masing pegang kitab. Bila masing-masing pegang kitab, dia boleh buktikan ra tu bagi apa. Memang ra tu bagi depan, cokeng ra tu bagi depan. Pada cokeng.
Cokeng. Tak boleh nak susuk-susuk dah. Tak boleh nak sembunyi-sembunyi dah. Memang Allahu Akbaru. Ra tu bagi depan. Cokeng dah ra bagi depan. Macam mana ni? Ra bagi depan ni. Yang baca Allah Akbar kabirah kenapa? Salah. Kita pun salah lah orang tua kita ajarnya. Itu ilmu selapih. Itu ilmu selapih. Sebab tu kata, jangan mudah-mudah kita nak menyalahkan hak orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni ilmu dia banyak, ilmu dia mantap, ilmu dia barakah. Orang sekarang ni ilmu tak banyak, ilmu tak mantap, ilmu kurang barakah. Mereka dulu berilmu, belajar, tak pernah buat maksiat. Orang sekarang ni sambil belajar, sambil buat maksiat. Orang dahulu belajar lillahi ta'ala, sekarang ni belajar agama tapi tujuan untuk dapat duniawi. Lepas tu nak banding orang dulu, tak boleh nak banding. Cuma kalau kita tak jumpa, kita carilah. Wallahu'alam, kita tak jumpa, sudahlah. Jangan nak menyalahkan. Tapi kalau ajak Allah Akbar kabira walhamdulillahi kasira tu, tanyalah negeri mana-mana sekalipun, semua orang tu ajar dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila, doa iftitah. Sama aja mana-mana negeri pun. Mana betul dah. Ada satu buku tulis tulis peringatan. Baca Allah Akbar kabira salah. Dia sampai peringatan. Tak betul gitu. Tak betul, tak boleh pakai gitu. Kau tengok baris betul lah. Tu kata baris ra tu bagi depan, cokeng nampak. Dia boleh buktikan. Memang betul ra bagi depan. Tapi afdal dengan baca dengan jazam, dengan sukun dan baris mati. Allah Akbar kabira. Tu contoh. Kita nak menyalahkan orang dulu ajar, jangan. Samalah hak susunan wirid semayang ni. Orang dulu susung tu comel dah. Orang dulu susung comel dah. Cuma hak dalam kitab kita dia tu Saliki ni, dia tak datangkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali tu. Dekat mana letak 10 kali tu. Adapun dalam kitab Munyatul Musalli didatangkan 10 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu didatangkan. Sini tidak didatangkan. Tapi dalam kitab kita ni ada Fatihah dan ada wa ilahukum ilahun wahid tu. Jadi wa ilahukum ilahun wahid tu, itu bukan ayat kursi. Itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-163. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. 255. Kemudian amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan, 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Syahidallah tu surah Al-Imran ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Inna dina indallahil Islam, surah An-Nisa ayat ke surah Al-Imran ayat Al-Imran dah lepas Al-Baqarah dah. Al-Imran dah. Pening dah jadi. Lepas Baqarah pada Al-Imran lah. Lepas Al-Imran bawa An-Nisa. Jadi syahidallah tu surah Al-Imran ayat ke-18. Inna dina indallahil Islam, surah An-Nisa ayat yang ke-19. Surah An-Nisa macam surah Al-Imran ayat ke-19. Kemudian kulillahumma malikal mulk tu. Itu ayat yang ke-26 ke apa itu? Surah An-Nisa, surah Al-Imran. Tapi ulama susun tu mengikut susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran lah. Fatihah di awal. Wa ilahukum Al-Baqarah 163. Ayat kursi Al-Baqarah 255. Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan, itu 2 ayat di ujung surah Al-Baqarah. Syahidallah surah Al-Imran. Ulama pun susun.
Tapi ini semua hadis-hadis yang berbeza. Jadi wa ilahukum jangan tinggal. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan bermula Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Jangan tinggal wa ilahukum tu. Walang bawalah baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Walah pergi pada ayat kursi. Ni tinggal Fatihah satu. Tinggal wa ilahukum satu. Tak payahlah. Dah tukar-tukar dah. Amalan hok dia ditinggal oleh orang tu dulu. Hok comel-comel belah kedahnya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-qayyum tu yang bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi. Al-qayyum diterjemah dengan yang al-qayyum macam-macam terjemahan. Tapi nak mudahnya al-qayyum yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun tu mengantuk, wala naum tu tidur. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala barang yang di bumi dan di langit. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tiada siapa pun yang dapat beri pertolongan di sisi Allah melainkan dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Habis kursi syahidallah. Nah, tadilah tak ada amanar rasul. Amanar rasul buka dalam kitab yang Anatut Talibin. Syahidallah. Kalau hak nipih tu jadi macam menjadi macam apa itu? Hak nipih. Bukan ada hamzah tu. Asyhadu. Gitu. Hak nipih. Hak tebal comel syahidallah. Hak tebal comel syahidallah. Hak nipih. Asyhadu jadi hak nipih. Pasang tau? Hak tu baiki. Sebab syahidallah ni ayat Quran. Syahidallah ni ayat Al-Quran. Walaupun sudah dijadikan bacaan wirid solat, ianya ayat Al-Quran. Kalau tersilap tulisan, wajib kena baiki. Hak mana pakak nipih tu kena cari pen. Dia jadi asyhadu Allah. Dia ada macam mana? Asyhadu. Ada hamzah tu. Wak bulat. Hak nipih. Hak tebal comel syahidallah. Hak nipih jadi asyhadu. Ayat Al-Quran. Tersilap wajib kena baiki. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa mal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Syahidallah telah mensaksi oleh Allah Ta'ala annahu la ilaha illa huwa akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wal malaikatu dan saksi oleh malaikah akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa ulul ilmi dan saksi oleh orang yang punya ilmu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Qaiman bil qist yang mentadbir alam dengan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Tengok tu. Dia kelebihan baca syahidallah ni, di antara kelebihannya mengkejapkan iman. Itu kelebihan dia. Mengkejapkan akan iman. Itu kelebihan baca syahidallah. Wal malaikatu, malaikah pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi dan mereka yang mempunyai ilmu mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah ni termasuk malaikah. Yang solat termasuk malaikah. Sebab tu tidak ada sesuatu yang lebih daripada tauhid dan solat. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih nak banding dengan tauhid dan solat. Sebab apa? Sebab tauhid malaikah, solat malaikah.
Minhum raki'un wa minhum sajidun, kata Nabi. Setengah malaikat ni rokok daripada asal jadi sampai kiamah. Dan setengah malaikat ni sujud daripada asal jadi sampai kiamah. Jadi malaikat solat kepada Allah. Malaikat mentauhidkan Allah. Jadi tak ada yang lebih nak banding tauhid dan solat. Mana tauhid malaikat ni? Wal malaikatu. Malaikat pun nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang ni gempok dianya dengan dengan ceramah-ceramah agama. Gempok dengan ceramah-ceramah agama. Hak mari tu ramai-ramai, hak mari tu orang hebat-hebat. Ilmu tauhid duduk di mana? Ilmu solat duduk di mana? Ilmu tauhid malam apa? Ilmu bab solat malam apa? Tak ada langsung satu malam pun tauhid. Kadang-kadang ada faridah sebulan sekali. Ada bab solat sebulan sekali. Kuliah 30 malam. Kuliah maghrib 30 malam. Tauhid sebulan sekali. Pekoh sebulan sekali. Warna bagi hati sebulan sekali. Oh, ni mainan apa tak tahulah. Hebat masjid. Bina masjid puluh juta dengan duit sendiri, dengan duit sumbangan orang ramai. Bukan duit kerajaan. Pulih bina masjid puluhan juta dengan duit sumbangan orang ramai, bukan duit kerajaan. Lepas tu jemaah 5 waktu meriah ramai. Masa kuliah maghrib ramai. 30 malam 30 penceramah. Hak mana hak tauhid solatnya sekali sebulan. Ada satu tempat tu sekali pun tak ada. Dah mana malam tauhid? Cari. Dah mana malam tauhid? Tak ada malam tauhid. Hak pekoh cari-cari jumpalah sekali sebulan. Hak tasawuf jumpalah sekali sebulan kitab hikam. Oh, kitab hikam pula sekali sebulan. Badan ni. Lepas tu 30 malam gempok je lah. Tauhid tak ada, bab solat tak ada. Tak ada ilmu besar melainkan tauhid dan solat. Ni sebab apa? Malaikat mentauhidkan Allah, malaikat solat sembahyang. Jadi wal malaikatu dan malaikat nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wa ulul ilmi dan mereka yang mempunyai ilmu nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Ada setengah kitab bukan kitab ada tu Salikin, tak silap. Dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat menceritakan kelebihan orang yang berilmu. Dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang yang berilmu. Jadi banyak kelebihan orang yang berilmu dalam ayat Al-Quran. Ulama menyatakan bahawa cukup dengan satu ayat. Cukup dengan satu ayat menceritakan kelebihan orang yang berilmu. Mana ni? Wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah Ta'ala memulai dengan syahidallah. Nak saksi oleh Allah. Wal malaikatu, Allah Ta'ala mengiringi malaikat. Kemudian Allah Ta'ala mengiringi wa ulul ilmi. Tengok situ. Lepas Allah Ta'ala malaikat, lepas malaikat orang yang mempunyai ilmu. Jadi dalam Quran banyak kelebihan orang banyak ilmu ni. Tapi cukup dengan ayat tu. Ayat tu pula memang umumnya orang tahu belaka. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Dalam kitab dia tu Salikin ni dia ada bicara dahulu. Tapi didatangkan ayat yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Tu. Dalam kitab dia tu Salikin. Ayat menceritakan kelebihan orang yang diberi ilmu oleh Allah ni. Diatakan dengan ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman
Daripada kamu dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Orang punya ilmu dapat pangkat yang tinggi. Ni cerita kelebihan dia. Orang yang ada ilmu. Tapi banyak-banyak ayat cerita kelebihan orang berilmu. Cukup ayat tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Tengok. Allah Ta'ala memulai dengan syahidallah, kemudian wal malaikatu, malaikat, wa ulul ilmi. Ni dalil lebihnya ilmu. Lebihnya ilmu. Sebab apa Allah iringkan selepas daripada malaikat terus pergi pada wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Itu Al-Imran ayat ke-19. Berarti setakat tu. Lepas tu terus berpindah kepada qulillahumma malikal mulk. Bukan sambung tu. Inna dina indallahil islam. Itu surah Al-Imran yang ke-19. 19. Barulah dia berapa ayat senggang. Qulillahumma malikal mulk. Surah Al-Imran ayat yang ke-26. Nazri ada? Qulillahumma malikal mulk. Ayat ke berapa? 20? 26. Betul, 26. Maknanya inna dina indallahil islam 19 tau. Betul 19. Jadi qulillahumma malikal mulk ayat ke-26, makna tengah tu ada 6 ayat tengah tu tau. Bukan sambung tu. Yalah kita baca tu seperti bersambung, tapi bukan bersambung. Innad dina indallahil islam. Habis ayat tu. Barulah sambung pula qulillahumma malikal mulk. Kita baca seperti bersambung tapi bukan bersambung. Benar ni. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka, engkau yang memberikan kerajaan, man tasha' akan mereka yang kau kehendak, wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut akan kerajaan, mimman tasha' daripada mereka yang kau kehendak. Mimman tasha' tu kena ingat tu, ada orang baca di masjid lah baca, tapi sekarang payah nak jumpa dah Tok Imam baca wirid ni. Saya pernah terjumpa satu masjid mana seperti semayang tu bunyi di speaker, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Man tasha' belaka, bukan mimman tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Dan engkau memuliakan akan mereka yang kau kehendak, dan engkau menghinakan akan mereka yang engkau kehendak. Jadi mulia orang yang engkau kehendak, jadi hina orang yang engkau kehendak. Biyadikal khairu, dan dengan kekuasaan engkau lah oleh kebaikan. Bermula kebaikan di tangan engkau jua ya Allah. Biyadikal khairu, dan bermula kebaikan dengan kekuasaan kau jua ya Allah. Kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguh engkau atas satu amat kuasa. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti
wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Bari-bari tu kena baca molek naik Quran ni. Dia yalah. Dia tukar tu. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Hak ni kadang-kadang baca dah betul ni. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyiti minal hayya. Dia bunyi serupa. Ada yang seumpama tu. Ni tengok molek baris ni. Ayat Quran kena baca molek. Baca salah baris hukumnya haram. Faham tak? Baca salah baris hukumnya haram. Ini adalah ayat Al-Quran. Tulijul laila fin nahari. Engkau yang memasukkan akan malam pada siang. Wa tulijul wan nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau lah yang berizki akan siapa yang kau kehendak dengan tiada kira-kira. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita lah. Pegang kita tetap dah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pegang kejap rezeki daripada Allah, kenapa nak bimbang-bimbang? Kenapa nak runsing-runsing persoalan rezeki? Bimbang rusing itu kita orang awam, orang yang iman lemah. Semua berpegang rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala beri rezeki akan siapa yang ia kehendak. Rezeki daripada siapa yang ia kehendak. Orang yang Allah kehendak ni, Allah redha ke tak redha ke, Allah kena beri rezeki, Allah beri rezeki lah. Tengok orang kafir, rezeki dia banyak mana. Hak kurangnya orang Islam. Yang tak ada makanan, orang Islam. Yang bermewah-mewah, yang berlebih-lebih rezekinya, orang yang kufur kepada Allah. Allah kehendak rezeki kepada mereka atas dunia. Di hari akhirah, mereka diseksa neraka selama-lamanya. Tapi Allah Ta'ala beri rezeki pada siapa yang ia kehendak. Sama ada ia kehendak rezeki itu orang yang beriman ataupun kufur. Sebab kehendak Allah redha lah tidak berlaziman. Allah kena beri rezeki, Allah beri rezeki. Allah redha ke? Redha bab lain. Apabila rezeki jadi luah, menega jadi maju, ini alamat Tuhan redha ke dia? Ada orang faham gitu? Dia ni ikut satu grup, tinggal tak betul. Itu satu grup, ditinggal tak betul. Sebab dia orang jahil. Ikut satu-satu grup, dinilai dengan kejahilan dia. Ni betul ke tak betul ke? Dinilai dengan kejahilan dia. Dia pun keluar masuk satu-satu jemaah, sebab dia kata tak betul. Betul tak betul pun dinilai dengan jahil dia. Dia masuk satu jemaah, betul dah ni. Nilai apa? Ilmu tak ada. Salah tinggal. Nilai apa? Ilmu tak ada. Jumpa jemaah baru pula. Ni hak betul. Ikut ni pula. Nilai apa betul? Lepas tu salah pula. Dia pun tinggal. Dinilai apa salah? Dia keluar masuk. Akhirnya ikut satu jemaah. Dia menega jadi berjaya. Dia menega jadi maju. Hak ni tandaan bahawa jemaah yang diikut sekarang ni Tuhan redha, hak betul. Buktinya sebab Allah murah rezeki pada dia, sebab dia ikut satu jemaah yang terkemudian tu pula. Itu nilaian orang jahil. Dan kalau Allah tak redha, kenapa Allah murahkan rezeki? Fikir kau sikit orang kafir tu tak murah rezeki. Dak Allah redha ke? Jadi dinilai, diikut satu jemaah, dia menega tak berjaya. Jemaah yang terakhir tu, dia ikut menega berjaya. Dia pun nilai, menega berjaya ni, Allah beri rezeki ke dia, tandaan Allah redha ke dia. Sebab jemaah yang diikut yang terakhir tu, hak betul. Tu nilai yang orang jahil. Rezeki daripada Allah. Allah beri rezeki pada siapa yang kehendak, sama ada Allah redha ke tak redha.
Kemudian pegangan tetap rezeki daripada Allah, tapi hati rungsing. Orang sekarang kan, kamu kena tinggal satu kerja tu. Sebab pekerjaan tu nak diboikot, tinggal kerja tu. Bimbanglah nanti tak ada kerja yang lain. Kamu tidak beriman Allah rezeki, kamu kufur dengan Allah. Sedap pula tukang jahil pula beri. Dan nak tinggal kerja muda-muda, kerja lain tak dapat cari lagi. Bimbanglah sebab dia tanggungjawab di luar. Orang bimbang, orang tidak beriman dengan rezeki daripada Allah. Mudah dinilai. Dia nak baikot orang. Dia pun akidah pun dah reti. Akidah pun dah reti. Dia bimbanglah orang awam. Bimbanglah. Nak makan apa nanti, berhenti kerja baru nak cari lagi. Pegangan tetap dah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya subhanallah bihamdih. Maka engkau baca alhamdulillah 33 kali, dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Maka baca olehmu Allahu akbar 33 kali ataupun 34 kali supaya genap 100. 33 satu riwayat, 34 satu riwayat Allahu Akbar. Kalau 33 nak genap 100 macam mana? Baru 99. Kalau 33 satu riwayat digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.